Assalamualaikum. Okey, kita sambung bersama saya masih di bawah bab 3 iaitu pengamiran subtopik pengamiran tentu bahagian 1. Alright, kita tengok dahulu apa yang kita akan belajar. Yang pertama, kita nak kenal pasti apakah konsep asas bagi kamiran tentu. Yang kedua, kita akan tengok sifat-sifat bagi kamiran tentu. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kamiran tentu. Okay, first kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan konsep asas. Baiklah, apa yang kita telah belajar sebelum ini, kita ada dua part. Kita ada part kamiran tak tentu. Dan sekarang kita ada part yang kedua iaitu kamiran tentu. Okey. Apa yang kita ingat, apa yang saya dah bagi tahu di bawah tajuk kamiran ini. Okey, sebenarnya awak mengira luas. Tolong ingat ni ya, tolong ingat. Kamiran mesti mengira luas. Jadi sebab itulah, okey, kalau di bawah kamiran tentu hari tu, katakan saya ada X dengan saya ada Fx. Okey, ingat kamiran dan pembezaan dia melibatkan graf lengkung. Jadi kalau kamiran tak tentu, kita tak tahu kita nak kamirkan daripada mana sampai mana. Untuk fx itu terhadap x. Kita tak tahu daripada mana. Tidak diberitahu. Bermaksud kita kira luas ini. Luas di bawah graf ini. Tapi tak tahu di mana. Okey, di mana itu ialah yang di bawah ini kita panggil sebagai had bawah. Apa maksud had bawah? Ialah kita nak mula daripada mana. Sehingga ke mana ini kita panggil sebagai had atas. Kita tak tahu nak berhenti di mana. Sebab tu kita kena tambah C kat belakang. Okey, berbeza dengan kamiran tentu. Kamiran tentu ini ialah dia masih sama. Kita nak mengira graf luas di bawah graf bagi graf yang melengkung. Tapi sekarang kita tahu kita nak mula di mana. Contohnya saya nak mula daripada A, saya nak mula daripada A dan saya nak berhenti di B. Jadi bermaksud saya hanya nak mengira luas di sini sahaja. Okey. Jadi sebab tu di bawah kamiran tentu, kita tahu apa yang kita nak buat. Kita nak kamirkan ataupun kita nak kira luas daripada A sampai B bagi Fx terhadap X. Okey, jadi ini yang A ini kita kenali sebagai had bawah, di mana had bawah itu adalah lebih kecil daripada had atas. Atas lebih besar lah. Okey, itu konsepnya. Daripada segi matematiknya. Maksud dia awak nak mengira luas tapi sekarang dah ada kawasan. Sekarang mari kita tengok contoh. Okey, katakan awak ada satu soalan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita nak kamirkan daripada 2 sampai 3 bagi satu graf X kuasa 2 terhadap X. Okay. Jadi bila dapat soalan begini, macam biasa kita kamirkan. Tengok tak ada apa-apa hukum kamiran dekat sini. Jadi kita terus kamirkan dia. Dia akan jadi X 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Okey, apa yang membezakan kamiran tentu ialah kalau kamiran tak tentu kita tambah C, tapi di bawah kamiran tentu kita akan tambah kurungan besar begini. Kita akan tambah kurungan besar begini. Dan di luarnya kita akan tuliskan had. Bermaksud kita nak daripada 2 sehingga 3. Alright, nak hilangkan C kita tambahkan dengan big bracket macam tu.
Okey, sekarang barulah kita kamirkan, kita akan dapat X kuasa 3/3 di mana had bawahnya ialah 2 dan had atasnya ialah 3. Okey, next kita akan gantikan satu persatu nilai X yang diberi. Okey, bila nak gantikan kita mesti bermula dengan had atas. Kita gantikan X dengan 3 dahulu. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 3 per dengan 3. Ini untuk had atas. Okey. Kemudian had bawahnya mestilah dihubungkan dengan operasi tolak. Okey, tolak had bawah. Had bawah kita ada, gantikan pula 2 ini dalam X. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 3 per dengan 3. Operasi tolak ya, itu cara nak kira luas. Jadi kita akan dapat jawapannya. Kita akan dapat kira gunakan kalkulator. Kita akan dapat luasnya ialah 19/3. Okey, itu contoh 1. Sekarang katakan saya nak gunakan, katakan saya ada contoh yang kedua. Kita tengok contoh kedua. Kamirkan daripada 1 sampai 2 bagi satu ungkapan algebra X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 terhadap X. Okey, first bila ada ungkapan algebra mestilah kita ringkaskan dahulu. So, tanda kamiran masih wujud 1 sampai 2. Ini kita cantikkan, kita akan dapat X tolak 2 terhadap X. Boleh? Okey, next kita nak hilangkan tanda kamiran. So, tanda kamiran kita gantikan dengan big bracket. Jadi, X kuasa 1, dia akan jadi kuasa 2 per 2. Tolak, ni 2, dia akan jadi 2X. Sebab dia ialah kamiran. Kita tutup bracket, mesti letakkan had bawah dan had atas. Okey, next. Kita akan gantikan nilai had atas dahulu. So, sini kita akan gantikan. Jadi, masukkan had atas dahulu. 2, masukkan dalam X. Jadi, kita akan dapat 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 darab 2. Ini had atas. Mesti tolak dengan had bawah. Had bawah kita ialah gantikan pula 1 dalam X. 1 kuasa 2 per 2 tolak 2 darab 1. Ini ialah had bawah. Okey, seterusnya kita tekan sahaja kalkulator satu persatu. Okey, yang ini had atas kita akan dapat negatif 2. Tolak, ini tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 3 per 2. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya negatif 1 per 2. Okey, begitu. Okey, jadi tahu dah apa macam mana nak gunakan kamiran tentu? Alright, kalau kita dah faham, kita terus kepada subtopik yang seterusnya,
yang kita kenali sebagai sifat-sifat kamiran tentu. Masih di bawah konsep asas, tapi di sini kita nak tengok sifat-sifat kamiran tentu. Okey. Jadi sekarang kita tengok satu persatu sifatnya. Okey. Kamiran tentu ni dia ada 5 sifat. Sifat ni maksud dia kelakuan lah. Dia ada 5 benda, 5 perkara yang kita kena faham. Okey. Perkara yang pertama ialah apabila kita kamirkan, ini yang pertama, bila kita kamirkan fx terhadap x dari tempat yang sama. Kalau saya kata tempat yang sama bermaksud had bawah dengan had atas. Jadi A sampai A. Okay. Jadi kalau macam ni bermaksud kalau kita nak kira luas, nampak tu? Luas pada satu titik. Jawapannya mestilah tak ada luas lah. Sifar. Okey, tengok dekat sini baik-baik. Okey, had atas sama dengan had bawah. Ini bila had atas sama dengan had bawah. Jadi kamirannya mestilah sifat. Okey, sifat dia yang kedua ialah apabila awak kamirkan, okay, mengira luas bagi A sampai B. Bagi sesuatu persamaan. Okey. Tiba-tiba ini had atas dia ialah B. Had bawahnya ialah A. Sekarang saya nak terbalikkan. Had bawahnya ialah B. Had atasnya ialah A. Persamaan masih sama. Jadi bila kita terbalikkan had, hasil kamiran ataupun apa yang kita kena kamirkan ialah kita kena negatifkan. Letakkan negatif di luar. Okey, itu sifat yang ketiga. Okey, ini apa maksudnya? Ini bila kita tukar had. Jadi bila kita tukar had, kita kena negatifkan. Okey, tukar ni bermaksud, tukar kat sini maksud dia kita terbalikkan. Bukan tukar nombor tau. Kita terbalikkan je nombor tu. Okay. Next, sifat yang ketiga. Bila saya ada satu kamiran daripada A sampai B dan saya ada satu permala K. K ialah satu pemala di mana pemala itu ialah nombor. Jadi saya ada kamiran bagi satu persamaan. Jadi K ini kita boleh campak dia duduk di luar. Dengan syarat ya K itu K mestilah satu pemala. Pemala ni tak kisahlah nombor positif ke, nombor negatif ke, pecahan ke, perpuluhan ke, tak apa. Jadi kita letakkan K di luar, K letak di luar. Yang lainnya kita kamirkan seperti biasa. Okay, itu bila mewujudkan pemala. Okay, next. Sifat dia yang keempat. Apabila kita nak kamirkan daripada A sampai B bagi satu persamaan. Lepas tu kita nak kamirkan lagi satu. Okey. Daripada, nampak ya, ini had atas dia B. Sekarang kita nak sambung pula daripada B sampai C bagi persamaan yang sama. Fx dx. Nampak tak? Jadi sekarang B ni B, ini B, sini pun B. Nampak dia sambung. Tapi persamaan dia tetap sama. Okay, jadi bila kita kamirkan begini, kita boleh ringkaskan kamiran kita akan jadi
sebenarnya kita nak kamirkan daripada A sehingga C bagi persamaan tersebut. Okay, ini kesnya apabila ada kesinambungan bagi had. Dengan syarat persamaan mesti sama. Kalau persamaan lain tak boleh lah ya. Okey, dan last sekali, sifat bagi kamiran tentu samalah macam kamiran tak tentu, di mana jika awak ada kamiran tentu bagi satu-satu fungsi yang berbeza, contohnya kamiran bagi fx, ada tambah ada tolak dengan kamiran bagi gx, okey, terhadap x. Ini kita boleh pecahkan satu-satu di mana kamirkan fx dahulu. Okay. Lepas tu barulah kita tambah atau tolak kamiran bagi gx terhadap x. Okay. Itu kita boleh splitkan dia. Right? Okay. Itu sifat-sifatnya. Dan mari kita tengok contoh. Okay. Okay, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Katakan soalan beri, ini maklumat yang diberi. Diberi, okey, dia beri kamiran bagi 1 sampai 3 untuk fx ialah terhadap x ialah 4. Okay, kamiran yang kedua, dia bagi lagi daripada 3 sampai 5 untuk fx terhadap x ialah 3. Dan maklumat yang ketiga dia beri daripada kamiran 1 sampai 3 bagi persamaan yang kedua gx terhadap x ialah 12. Okay, ada 3 maklumat yang dia beri. Katakan soalan kata cari. Okay, yang pertama, dia suruh cari kamiran bagi 3, 1 fx terhadap x. Okey, berdasarkan maklumat yang kita ada tadi, kita ada fx dan gx sahaja. Okey, sekarang kita tengok had. Had kita ialah kita nak daripada 3, 1. Tapi yang diberi ialah 1, 3. Jadi kita kena gunakan sifat kamiran tentu yang kedua. Ini sebenarnya bersamaan dengan negatif. Letakkan negatif. Okey, letakkan negatif. Ini persamaan daripada 1 sampai 3 untuk fx terhadap x. Jadi kita tahu negatif yang ini ialah 4. Okey, boleh? Okay. Itu contoh sifat yang kedua yang kita boleh gunakan. Okay, next, katakan saya ada soalan yang kedua. Okay, saya ada soalan 1, 3. Okay. fx tambah gx. Kamirkan terhadap x. Alright, sekarang tengok ini kita boleh gunakan sifat yang ke-5 sebab kita boleh pecahkan, splitkan ini kepada 2 sebab kita ada 2 persamaan, 1 fx, 1 gx. Jadi kita splitkan kepada 2, kita ada 1 sampai 3 untuk fx terhadap x tambah 1 sampai 3 untuk gx terhadap x. Jadi ini kita tengok maklumat yang dia dah bagi. Ini ialah 4. Yang ini maklumat dah bagi ialah 12. Jadi kita akan dapat jawapan dia 16. Okay, next. Yang seterusnya.
Katakan soalan tanya suruh cari daripada 1 sampai 5 untuk fx terhadap dx. Okey, berdasarkan maklumat yang kita ada, kita tak ada pun had 1 sampai 5. Tapi kita ada, tengok persamaan. Tengok persamaan dekat sini fx. Fx kita ada 2. Yang pertama 1 sampai 3. Yang kedua kita ada 3 sampai 5. Jadi ini kita boleh gunakan sifat persamaan yang keempat tadi. Maksudnya kita boleh gabungkan. Jadi kita akan gabungkan persamaan fx ini. Had bawahnya ialah 1. Okey, gabungkan. Kita masih fx juga. Tapi had atasnya ialah 5. Macam tu. Boleh faham? Okey, sekarang had atas untuk persamaan yang pertama diberi hanya 3. So, kita ada 3 lah. Kita kena letak 3. Dan sifat yang ketiga kata, had atas sini mesti jadi had bawah untuk persamaan yang kedua. Barulah dia cancel off kat sini. Kalau kita cancelkan, nampak tak dia akan jadi 1 sehingga 5. Okay, jadi sekarang baru kita selesaikan. Masukkan nilai seperti biasa. Ini 1, 3. Nilainya ialah 4. Tambah 3 hingga 5 ialah 3. So, ini dapat 7. Okey. Okey, itu persamaan ataupun sifat, 3 sifat yang telah saya terangkan tadi. Ini sifat yang kedua bila melibatkan negatif. Ini sifat yang kelima bila kita boleh pecahkan ataupun kita splitkan. Dan ini ialah sifat yang keempat bila melibatkan had. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. So, latihan yang perlu kamu siapkan ialah latihan kendiri di muka surat 95. Latihan kendiri 3.5. Okey, soalan nombor 1. Jawab E dan F sahaja. Soalan nombor 2. C dan F. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Perlu jawab semua. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.